Salam sejahtera diucapkan kepada Tuan Syamuddin dan Dr. Hashir. Nama saya Yo dan ini adalah rakan-rakan saya, Chong dengan Ning. Dalam video kami akan menampilkan dua situasi lakonan yang berkaitan dengan isu komunikasi dalam era digital. Dalam era digital masa kini, permainan dalam talian bukan sekadar hiburan, tetapi telah menjadi satu fenomena sosial. Namun apabila penggunaan tidak dikawal, ketagihan terhadap permainan boleh menimbulkan pelbagai isu komunikasi, termasuklah penggunaan bahasa kasar dan pengasingan sosial. Wih, hampa semua tak guna ni. Gini, wih. Tak berguna. Wah. Okay. 喂哟，看到esok kumpulan kami yang bentang tak tahu. Bagian kamu dah siap tak membentangkan kamu? Ya, sabarlah dulu. Esok bentang kan, esok baru buat. Sabarlah, santai dulu. Santai je. Hang tahu, saya berasa kamu datang ni kebahagiaan tau. Weh, hampa semua tak berguna. Apa? Hang tak boleh macam ni lah. TV pun tak siap, bentang pun nak lewatkan. Macam mana boleh macam ni? Kamu nak ajar saya ke? Saya tengah main game. Jangan bisingkan saya. Saya sibuk. Menurut kajian oleh Kementerian Komunikasi dan Digital 2023, remaja yang ketagihan permainan dalam talian akan cenderung menggunakan kata-kata kesat sebagai cara meluahkan perasaan marah atau kecewa. Ini adalah merupakan sebab mengapa Yo bermula menggunakan bahasa kasar dengan tanpa menyedari kesannya terhadap rakan-rakannya. Tengok video podcast Ming ni lawa gila. Tapi gaya dia tu macam over lah. Tak malu ke depan kamera. Jom komen mengejek dekat bawah. Weh, Yo, janganlah macam tu. Nanti orang terasa tau dah. Ayah, biarlah. Biarlah tu, gurau je. Wih, yang ni bukan orang tu yang komen di bawah video saya. Yang ni komen kamu ke? Hang tahu, banyak orang sedang tengok komen kamu. Hang sekarang menjadikan saya sangat malu tahu. Ayah, tu gurau je. Jangan sampai hati lah. Wih, siapa jaga surau? Yang ni sudah menjadikan saya malu saya tahu. Weh, sudahlah. Abang Tua tenangkan diri dulu. Inilah masalah tidak menjaga bahasa komunikasi. Sekarang akan membawa kesan di luar dunia sebenar, tahu tak? Kajian ini telah menunjukkan bagaimana komunikasi dengan tanpa kawalan di media sosial boleh menimbulkan isu komunikasi dalam kehidupan yang sebenar. Kata-kata yang dianggap gurauan di alam maya boleh ditafsir sebagai penghinaan oleh orang lain. Dalam dunia digital pula, mesej tanpa nada suara atau ekspresi muka sering disalah tafsir. Hal ini boleh menjejaskan hubungan persahabatan, menimbulkan konflik emosi dan merosakkan reputasi seseorang. Menurut kajian oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC), lebih 60% remaja pernah mengalami konflik sosial akibat komen negatif di media sosial. Ini membuktikan bahawa komunikasi digital memerlukan etika, empati dan kawalan emosi. Situasi pertama berkisahkan tentang ketagihan permainan dalam talian
yang menjejaskan hubungan komunikasi antara rakan. Manakala situasi kedua pula menunjukkan bagaimana komen negatif di media sosial yang boleh mencetuskan salah faham dan konflik di dunia yang sebenar. Selepas kedua-dua lakonan tersebut, kami akan mengadakan sesi forum perbincangan bagi membincangkan punca dan kesan yang berlaku dalam kedua-dua situasi tersebut serta bagaimana penggunaan teknologi seperti TikTok dan media sosial sebenarnya boleh memberikan banyak manfaat jika digunakan secara beretika dan berhemah. Dalam era digital masa ini, walaupun mewujudkan isu komunikasi seperti situasi yang kedua dalam media sosial seperti TikTok, tetapi TikTok juga memainkan peranan yang penting dalam penyampaian ilmu dan maklumat. Menurut kajian daripada Wang dan Lee tahun 2024, video ringkas dan pandak dapat meningkatkan interaksi penonton serta membantu mereka memahami sesuatu topik dengan cara yang mudah dan cepat. Contohnya, seorang pendidik seperti Cikgu Wan Arif telah menggunakan TikTok sebagai satu platform untuk mengajarkan subjek sejarah secara kreatif, sekaligus meningkatkan minat pelajar terhadap pelajaran sejarah. Hal ini telah membuktikan bahawa jika digunakan dengan cara beretika dan bijak, teknologi seperti TikTok mampu menjana keberkesanan komunikasi lisan dan tulisan dalam era digital. Benar yo, walaupun teknologi banyak membawa manfaat, tapi sekiranya penyalahgunaannya bolehlah menimbulkan banyak isu komunikasi negatif seperti ketagihan permainan atas talian. Menurut Al-Tawi tahun 2019, komunikasi berasaskan teks atau dunia maya tidak mampu menyampaikan emosi dan suara sebenar. Apabila seseorang terlalu lama berada dalam dunia permainan, mereka mula kehilangan kemampuan untuk berinteraksi secara bersemuka. Situasi ini boleh dilihat apabila pemain menjadi mudah marah, menggunakan perkataan-perkataan yang kasar dan juga mengabaikan hubungan dengan rakan-rakan. Dalam jangka panjang, ketagihan ini mungkin menyebabkan hubungan sosial renggang dan juga komunikasi bersemuka menjadi semakin lemah. Puncanya ialah kekurangan kawalan diri dan juga ketidakseimbangan masa antara dunia maya dan juga dunia sebenar. Puncanya ialah kekurangan kawalan diri dan juga ketidakseimbangan masa antara dunia maya dan juga dunia sebenar. Oleh itu, disiplin digital sangat penting supaya komunikasi tak berkesan dan juga beretika. Seterusnya, saya ingin menambah satu lagi isu komunikasi yang sering berlaku dalam dunia digital, iaitu komen negatif di media sosial seperti situasi yang pertama. Ramai pengguna menulis komen dengan tanpa memikirkan kesannya terhadap orang lain. Menurut Cheng dan Lee pada tahun 2024, mesej di media sosial mudah disalahtafsir kerana kekurangan nada suara dan ekspresi muka, iaitu sesuatu yang sering menyebabkan salah faham. Sebagai contoh, komen yang dianggap gurauan boleh diidentifikasikan sebagai penghinaan oleh penerima. Hal ini bukan sahaja menjejaskan komunikasi dalam talian, tetapi juga boleh menimbulkan konflik di dunia yang sebenar. Menurut kajian Kementerian Komunikasi dan Digital MCMC pada tahun 2023 telah menunjukkan bahawa lebih 60% remaja pernah mengalami konflik akibat komen negatif di platform media sosial. Ini telah menunjukkan betapa pentingnya etika, empati dan kawalan emosi semasa berkomunikasi di ruang digital. Dari dua situasi yang telah kami tunjukkan tadi, kita dapat melihatkan bahawa penggunaan teknologi tanpa kawalan akan menimbulkan isu komunikasi. Dalam situasi pertama, ketagihan permainan dalam talian telah menyebabkan seorang hilang tumpuan terhadap tanggungjawab dan hubungan sosial. Manakala dalam situasi yang kedua, komen negatif di media sosial telah membawa
kepada salah faham dan konflik dalam dunia yang sebenar. Oleh itu, kita perlu sentiasa berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital agar ia akan menjadikan satu alat yang meningkatkan komunikasi, bukanlah alat yang merosakkannya. Betul yo. Dua situasi ini menunjukkan bahawa masalah utama bukan pada teknologi, tetapi pada cara kita menggunakannya. Jika kita bijak mengawal masalah bermain dan juga berfikir sebelum kita berkomen atau menuliskan apa-apa di media sosial, teknologi seperti TikTok atau permainan dalam talian sebenarnya boleh menjadi media penyebaran ilmu dan juga hiburan yang positif. Namun, tanpa disiplin digital dan kesedaran emosi, ia boleh menyebabkan pengasingan sosial, pertengkaran dan juga kehilangan hormat menghormati antara lain. Secara keseluruhannya, kedua-dua situasi ini telah membuktikan bahawa komunikasi digital memerlukan etika, empati dan juga kawalan emosi. Bahasa yang digunakan dalam permainan atau media sosial telah mencerminkan nilai diri seseorang. Sebelum kita menaikkan sesuatu komen atau berkata-kata secara dalam talian, berfikir dahulu sebelum menaikkan. Adakah mesej ini akan membina hubungan atau memusnahkannya? Jika setiap individu mengamalkan kesantunan dan tanggungjawab komunikasi, isu seperti ketagihan dan salah faham dapat dielakkan dan teknologi akan benar-benar membawa manfaat kepada masyarakat. Ini adalah video yang disediakan oleh kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.